Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddallah berada di Singapura bermula pada 11 hingga 14 September 2023 sebagai Lee Kuan Yew Exchange Fellow. Dulian Teramat Mulia malam tadi berkenan berangkat menghadiri Majlis Lee Kuan Yew Exchange Fellowship LKYEF dan majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Mr. Lee Zu Yang, pengerusi LKYEF. Majlis-majlis tersebut telah diadakan di Hotel Shangri-La, Singapura. Majlis bermula dengan perjumpaan bersama Tuan Lee Zu Yang, pengerusi Lee Kuan Yew Exchange Fellowship. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan menghadiri majlis santap malam dan berkenan menerima pingat dan plat Lee Kuan Yew Exchange Fellowship LKYEF yang disembahkan oleh pengerusi LKYEF. The relationship between Singapore and Brunei is the very embodiment of those principles. It has been forged over many years through many direct contacts between our people. Lee Kuan Yew Exchange Fellowship ditubuhkan pada tahun 1991 yang mengiktiraf individu-individu berdasarkan prestasi cemerlang dan potensi yang luar biasa dan telah memberikan sumbangan signifikan kepada pembangunan negara masing-masing. Program pertukaran tersebut mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Singapura. Jumlah zakat yang telah dikutip pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih 15% berbanding tahun 2021. Manakala kutipan bagi tahun 2023 setakat bulan Julai dianggarkan 77% daripada jumlah hasil kutipan tahun 2022. Bagi memastikan pengurusan wang zakat termasuk kutipan dan pengagihannya dilaksanakan secara teratur dan efisien, semua pengendalian proses kutipan dan pengagihan zakat di negara ini adalah menjadi tanggungjawab Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal bermula Julai lalu. Kemarin, Majlis Agama Islam Brunei menerima penyerahan wang zakat perniagaan berjumlah RM20,000 daripada syarikat Al-Bukhari Textile Center Sendirian Berhad. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Wahid Alam, pengarah syarikat tersebut dan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Yang Dipertua Majlis Agama Islam Brunei. Bagi membina dan meningkatkan keupayaan kejuruteraan Royal Brunei Airlines RB, 6 orang lagi anak tempatan akan menjalani program perantis kejuruteraan bersama RB. Majlis penandatanganan bagi program perantis kejuruteraan pengambilan ke-28 RB berlangsung petang kemarin di kampus RB Bandar Seri Begawan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. 6 anak tempatan yang terpilih akan memulakan latihan di sekolah kejuruteraan yang diperakui sepenuhnya dan diiktiraf di Scotland. Bermula sejak tahun 1978, program perantis kejuruteraan RB membolehkan syarikat tersebut melatih dan meningkatkan keupayaan kejuruteraan untuk memenuhi program penyelenggaraan dan sokongan kejuruteraan pesawat RB. Program berkenaan juga sejajar dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035 untuk memastikan rakyat Brunei berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Dalam usaha memartabatkan bahasa dan sastra tanah air dengan memperbanyak kajian dan perbincangan separa ilmiah,
Dewan Bahasa dan Pustaka mengungkayahkan Bengkel Kritikan Sastra 2023. Bengkel diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. 32 orang menyertai bengkel selama 2 hari ini. Bengkel merupakan kegiatan berbentuk bimbingan untuk meningkatkan kemahiran, keupayaan pemahaman dan penguasaan karya sastra dengan penerapan atau penggunaan teori dan konsep kritikan sastra. Ia juga diharap dapat mewujudkan budaya pemikiran yang inovatif terhadap karya sastra sekaligus melahirkan pelapis atau penerus penyumbang bahan bagi majalah terbitan jabatan berkenaan. Pengkritik ni kita belum ada satu yang khusus, tapi saya merujuk kepada pengkritik-pengkritik ini, sarjana-sarjana ini untuk melihat Latihan-latihan teknikal dan pembangunan kapasiti bagi Jawatankuasa Peranti Perubatan ASEAN AMDC diperlukan sebagai usaha mencapai objektif penubuhannya. Ini termasuk pengadaptasian dokumen teknikal yang sekata oleh setiap negara ASEAN. Dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, mesyuarat AMDC kali ke-12 diadakan di sebuah hotel di ibu negara. AMDC ditubuhkan pada tahun 2014 yang berperanan bagi memantau implementasi Perjanjian Arahan Peranti Perubatan ASEAN AMDD di setiap negara ASEAN dan mendukung hasrat Komuniti Ekonomi ASEAN AEC. Mesyuarat yang diadakan sehingga esok ini dihadiri oleh wakil-wakil pihak berkuasa Kawal Selia Peranti Perubatan ASEAN. Dengan hasrat untuk mengetengahkan Islam sebagai agama yang menyeluruh dan merangkumi setiap aspek kehidupan, Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian EKK Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan Minggu Aspirasi Islam 2023 di Pusat Pelajar UBD. Minggu Aspirasi Islam 2023 yang diadakan selama 4 hari memfokuskan sumbangan para ulama Islam dalam kesenian dan sains. Pelbagai aktiviti juga diadakan, antaranya forum, tadabbur al-khafi dan ukhwah waqatan. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Khamis ini, mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1 petang hingga 4 petang. Memperkasakan lagi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, iaitu menjadikan negara Brunei Darussalam ini sebagai negara zikir, dan yang terakhir sekali adalah untuk mempromosikan EKK, iaitu Eksekutif Kerohanian dan Keagamaan Universiti Brunei Darussalam kepada penuntut-penuntut universiti dan orang awam. Bagi mengintegrasikan pengetahuan melalui kelas akademik dengan prestasi dan kemahiran, 22 pelajar Kolej Pengajian Siswazah dan Antarabangsa menyertai program kelas global. Program diadakan di daerah Temburong sebagai salah satu modul wajib sebelum menamatkan pengajian. Program selama 3 hari ini membawa tema Education Tourism yang memperagakan konsep pelancongan dalam negara, khususnya daerah Temburong. Antara objektif program, mengenal pasti dan menilai kemahiran kepimpinan para pelajar di samping mendedahkan tren perniagaan terkini, pengurusan dan strategi kreatif. Is to provide lifelong learning skills so that they are able to be ready once they are out of college, and they are more confident in terms of working with different people with different backgrounds. Sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah akan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 17 hingga 28 September ini.
Galeri tersebut juga mempamerkan koleksi lain antaranya cabisan bordah serta replika kesan tapak kaki, pedang dan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, manakala pada 28 September galeri akan dibuka dari pukul 1.30 petang hingga 5 petang. Maklumat mengenai tiket masuk boleh diperolehi dengan mengunjungi kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau layari laman sesawang www.bkishhb.gov.pn atau melalui Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Instagram bkishhb.bn. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Sukan skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam beraksi malam tadi bagi peranan persahabatan antarabangsa menentang Hong Kong. Dalam peranan yang berlangsung di Stadium Hong Kong itu, skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam tewas kepada Hong Kong 10-0. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.